Jadi hari ini nak cerita pasal senaman Kegel dan perawatan lantai pelvis. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Borak-borak lunch dengan Kak Ija petang. Tengah hari ni, apa khabar semua? Jadi, hari ni Kak Ija nak ceritakan tentang penjagaan pelvis dan senaman Kegel ni daripada sudut perubatan tradisional. Macam mana yang kita, daripada perubatan tradisionalnya, macam mana kita amalkan perkara-perkara ni, macam mana kita handle penegangan, macam mana kita bantu kita punya lantai pelvis untuk kuat daripada segi perawatan tradisionalnya. Jadi siapa-siapa yang ada dengan Kak Ija hari ni, Kak Ija nak minta tolong hai dulu. Kita tunggu sekejap untuk yang lain-lain masuk. Kalau dengar suara Kak Ija, tolong tulis dengar dekat bawah. Siapa yang nampak Kak Ija ni, kalau dengar suara Kak Ija, minta tolong tulis typekan dengar dekat bawah supaya Kak Ija boleh tahu korang boleh dengar. Kita cek audio dulu sebentar ya. Kita cek audio dulu sebelum kita teruskan dengan kita punya topik hari ni. Ramai yang nak tahu sebenarnya pasal ni. Dah berkali-kali pun orang tanya. Cumanya Kak Ija tak ada masa yang sesuai nak berkongsi dengan korang. Dan Alhamdulillah hari ni Kak Ija rasa macam okeylah kita kongsi pasal ni. Sebab kita nak bagi orang lebih faham. Siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hai, minta tolong like sikit. Minta tolong share supaya kita boleh berkongsi ilmunya. Okey, penjagaan lantai pelvis. Lantai pelvis ni apa Kak Ija? Lantai pelvis ni adalah bahagian, hai Intan. Sound check okey Intan, Alhamdulillah. Okey. Masih lagi dalam tempoh berpantang ya Intan. Kan Intan tengah berpantang lagi ni kot, tak habis pantang lagi. Kan? Alhamdulillah, Kak Ija ucapkan selamat berpantang kepada mereka-mereka yang berpantang. Nak dapatkan result yang baik dalam tempoh masa berpantang, kenalah berpantang mengikut aturan. Macam Kak Ija selalu pesan, ikut aturan. Kerana apa? Kerana ramuan herba yang Kak Ija buat tu, memang Kak Ija dah alignkan dengan perubahan badan yang akan berlaku dalam tempoh masa berpantang. Jadi, ikut sahaja aturan, insya-Allah kita akan dapat result yang baiklah, insya-Allah. Kebanyakannya mendapat result yang baik. Okey, kita kembali kepada topik kita tadi. Mungkin Kak Ija ni cakap laju macam bulat macam mesin kan. Kan. Sorry Kak Ija cakap slow sikit. Kita mulakan balik dengan kita punya tadi topik perawatan lantai pelvis. Okey, ramai yang tak kenal Kak Ija, insya-Allah. Jadi hari ini Kak Ija nak kenalkan diri. Nama saya adalah Nazira Bibi Frijan Ali. Saya adalah pengasas kepada produk Keep Dara berpantang by Nazira Frijan. Jadi produk kami ini adalah produk yang berasaskan herba, 100% herba, yang kami ramukan menggunakan ramuan dulu kala. Ramuan nenek moyang lah. Senang cerita ni jamu nenek moyang Kak Ija jual. Hai Mal, apa khabar Mal? Okey. Jadi hari ni nak cerita pasal senaman Kegel dan perawatan lantai pelvis. Okey. Dalam perawatan perubatan tradisional Melayu, kita ni sebenarnya sangat-sangat menitik beratkan dalam perawatan herba lah. Kalau dari perawatan orang dulu-dulu, perawatan perbidanan, sangat-sangat menitik beratkan penjagaan lantai pelvis. Lantai pelvis ni orang dulu-dulu, orang sekarang, Kak Ija tak tahulah orang sekarang, korang boleh faham atau tidak. Lantai pelvis ni adalah alas yang menampung kita punya rahim. Alas yang menampung kita punya rahim. Rahim kita ni, alas tu yang kita nak jaga bagi kuat. Kerana apa pentingnya alas ni untuk kuat adalah kerana untuk mengelakkan, sekejap. Aku dengar suara anak aku kau main kuat lagi. Azran. Adil. Senyap sikit. Suruh senyap sikit. Tengah live bising-bising kan? Okey.
Lantai pelvis adalah lantai yang kita buat untuk alas yang ada, yang alas kita punya rahim. Rahim kita dekat atas, lantai pelvis ni adalah pemegang kepada rahim kita. Dia macam ni. Okey, jadi kalau dalam proses melahir, dalam proses kehamilan, lantai pelvis kita ni disebabkan oleh perkembangan rahim yang kuat, kan besar, kan rahim jadi besar, berat, dia jadi kendur. Dia jadi kendur, macam juga macam kain contohnya. Sepatutnya dia tegang macam ni. Dia tegang. Kan dia tegang. Tapi disebab ditegang ada rahim yang tak mengandung lah atas ni. Kak Ijaz siap buat demonstrasi ni kat korang ni. Kan dia macam ni sahaja, tegang. Tapi bila kita mengandung lama-lama dia kendur. Sebab rahim kita ni semakin hari semakin berat. Dia jadi semakin kendur. Jadi bila lepas kita bersalin, dia akan terus dengan kedudukan yang macam ni. Dia tak lagi macam ni, dia macam ni. Semakin kerap kita bersalin, semakin kendur dia jadi. Sebab kita tak jaga, kalau tak jaga. Sebab tu adalah sangat penting untuk jaga lantai pelvis ni supaya jadi tegang dan kuat semula. Okey, apa yang akibatnya kalau lantai pelvis kita ni lemah macam ni, dia jadi macam ni? Apakah yang boleh terjadi kepada kita? Apakah consequences ataupun apakah kemudaratan ataupun ketidakselesaan apakah perkara yang akan datang kepada kita andainya lantai pelvis kita ni kendur. Okey, seandainya lantai pelvis kita ni kendur, saya cerita kat korang, bagi korang nampak kan. Seandainya lantai pelvis kita ni kendur macam ni, kan, kita akan mengalami beberapa gejala yang dia bukan dikatakan sebagai penyakit kelamin lah, bukan. Selalunya keputihan ataupun kalau keputihan ni daripada rahim, kan, kalau selalu perawatan wanita yang masalah wanita seperti keputihan, seperti lesu-lesu badan, bentan urat, rasa seram sejuk, sakit kaki, ni semua daripada rahim. Tak ada kena-mengena dengan lantai pelvis. Yang selalunya diakibatkan oleh lantai pelvis ini adalah kita lemah kawalan kencing. Pertama sekali kita akan ada masalah lemah kawalan kencing. Kenapa kita lemah kawalan kencing bila lantai pelvis kita ni kendur macam ni? Adalah kerana dia kita punya pundi kencing pun ada atas ni. Kita punya pundi kencing, kan dia adalah lantai yang pegang kita punya pundi kencing, kita punya rahim. Jadi pertama sekali kita akan dapati yang kita ni akan lemah kawalan kencing. Kawalan kencing kita bersin sikit data kencing. Kita nak berlari jogging tak boleh. Kita nak lompat bintang lagi janganlah. Kalau lompat bintang, kalau lemah kawalan kencing ni, terlompat je berjugai-jugai air kencing jatuh. Jadi ini adalah akibat daripada salah satu yang menunjukkan bahawa kita punya lantai pelvis kita lemah. Okey, selain daripada itu ada juga akibat-akibat yang lain. Contohnya kita mengalami sembelit yang teruk. Kita selalu sembelit, itu menandakan yang lantai pelvis kita lemah, kan. Ada juga yang boleh mengakibatkan rahim kita jatuh ataupun turun ataupun prolapse. Ini adalah perkara-perkara yang selalu terjadi diakibatkan oleh lantai pelvis yang lemah. Okey, orang dulu-dulu dia tak panggil lah prolapse, dipanggil tombong. Jadi perawatan tombong ni adalah perawatan yang orang dulu-dulu panggil sebagai bahasa ganti kepada perawatan pelvis ni. Jadi kita nak rawat supaya lantai pelvis kita ni kuat untuk mengelakkan berlakunya tombong. Ini orang dulu-dulu punya perumpamaan, perawatan tradisionalnya. Okey, Kak Ijaz sekarang ni cerita daripada segi perawatan tradisionalnya. Okey. Okey. Jadi bila lantai pelvis kita ni lemah, apa lagi yang akan berlaku kepada kita? Rahim kita akan selalu jatuh. Kita pergi berurut, kita akan rasa lagi rahim kita jatuh. Rahim jatuh akan mengakibatkan ketidakselesaan, kita akan rasa sakit ketika bersama, kita akan rasa ada benda nak terkeluar daripada misui kita, kita akan rasa tak berapa seronok ketika bersama lah, kan. Kita akan rasa kalau rahim ni jatuh, kita akan rasa selalu cepat nak demam, seandainya mudah dapat jangkitan demam. Ini adalah tanda-tanda yang rahim kita ni jadi tak sihat. Sebab dia asyik terjatuh je. Dia sepatutnya sihat dah, tapi sebabkan kita punya lantai pelvis ni weak, dia pun sama jadi weak. Dia akan terlorot sama. Dan paling kita takut sekali bila
keadaannya kita punya rahim ni boleh terlorot ke dalam misvi kita. Jadi ini yang mengakibatkan tombong. Jadi sangat-sangat penting untuk kita ibu-ibu yang dah bersalin, yang dah melahirkan lebih kerap, contohnya yang dah beranak ramai kan, lagi penting untuk jaga lantai pelvis. Jangan kata saya dah beranak ramai tak payah jaga sangatlah. Sangat-sangat penting ya. Nanti kalau kita dah umur 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, kita akan nampak sangat kesan kelemahan lantai pelvis ni. Even sekarang Kak Ija tengok ramai juga adik-adik yang muda-muda yang dah mengalami masalah lantai pelvis. Selain daripada itu, kelemahan lantai pelvis juga boleh mengakibatkan kita rasa ada guli kat dalam misvi kita. Kita masuk jari sikit meruang, kita tak sampai pun satu ataupun dua ruas jari, kita dah boleh rasa guli. Itu menandakan yang kita punya pelvis tu sudah semakin menurun ataupun lemah. Okey, jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu tahap kesihatan pelvis kita. Adakah ianya boleh mendatangkan kemudaratan Kak Ija? Okey, lantai pelvis ni kendur. Boleh memudaratkan saya ke? Kan ramai orang pun tak berapa faham kan. Jadi Kak Ija nak ceritakan. Menurut perawatan perubatan moden, perawatan kalau hospital punya cerita lah kan, perawatan pelvis ini ataupun rawatan pelvis ini ada kosmetik. Kosmetiknya kerana apa? Kerana kita perlu tegangkan balik otot yang kendur. Otot yang kendur. Melainkan kalau di hospital, melainkan kalau kita prolaps dan kita punya rahim tu dah terkeluar. Bila dah terkeluar, barulah dikira sebagai emergency seizure lah. Bila emergency seizure maknanya kita kena, sama ada kalau diorang bernasib baik boleh masukkan balik kita punya rahim tu, maknanya diorang masukkan balik lah. Dan diorang akan ikat kita punya rahim ke atas, ataupun diorang akan buang yang terkeluar tu lah. Kita tak tahu diorang buang keseluruhan ke ataupun buang yang keluar, tapi maknanya diorang akan buang kita punya rahim kalau keadaan itu menjadi terlampau buruk, maknanya dah terkeluar langsung, sangat-sangat weak. Okey, dia akan terkeluar seketul dekat misvi kita ni, kita akan rasa, kita akan nampak. Kalau itu maknanya kita dah dalam keadaan yang sangat-sangat perlukan rawatan. Maknanya kalau macam tu memang susah korang kena nak rawat tu, memang dah susah, dah tak ada harapan bagimu kalau nak rawat. Kecuali kalau ada orang tua-tua dulu, macam kalau nak rawat pun kena rawat, kalau daripada segi perawatan tradisionalnya, kita kena buat banyak proses dan ambil masa yang lama. Okey, bukan tak boleh rawat, boleh, tapi korang tu jauh. Kalau Kak Ija nak rawat pun banyak proses dia kalau korang dekat-dekat, dan kalau nak rawat tu nak kena banyak kerja lah. Senang cerita. Kalau setakat nak makan ubat, saya nak makan ubat sebulan, boleh rawat tak Kak Ija? Tak boleh. I am sorry. Kan bila dah jadi macam tu, dah tak boleh nak rawat. Kecuali lah kita pergi ke hospital, dapatkan perawatan moden daripada segi sama ada kita pasang ring ataupun dia boleh jahitkan kita punya rahim tu ke atas, ataupun lantai pelvis tu dia jahitkan ke otot atas supaya tak terturun lagi ataupun diorang akan potong sahaja kita punya, dia akan buang sahaja. Jadi kena sangat-sangat penting untuk kita jaga peringkat awal supaya mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Siapa yang selalunya kena kelemahan lantai pelvis? Macam Kak Ija cakap, bagi ibu-ibu yang dah melahirkan, bukan kata kalau saya mengandung Caesar, saya lemah tak lantai pelvis Kak Ija? Saya Kak Ija, sebenarnya tak kira sama ada adik bersalin normal ataupun Caesar, lantai pelvis bukan lemah disebabkan oleh proses melahirkan. Ianya lemah disebabkan oleh proses kehamilan. Okey, proses kehamilan ni yang mengakibatkan lantai pelvis kita tu jadi semakin lemah. Sebab apa? Sebab baby tu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berat, dan otot kita ni pun semakin lama semakin lemah. Kan kita pun ada perubahan hormon dalam badan kita kan. Memang ada perubahan berat badan kan. Jadi lama-lama dia jadi semakin lemah. Jadi dia bukan hanya untuk orang yang bersalin normal. Orang yang bersalin Caesar juga perlu jaga dan perlu rawat lantai pelvis anda. Kan Kak Ija tengok
komen sekejap. Siapa yang ada minta tolong share-share sebelum kita teruskan. Minta tolong like, minta tolong komen-komen. Tak apa kalau tak kenal Kak Ija lagi, nanti kita kenal-kenal kan. Memang kali ni akan jaga betul-betul. Okey. Bagus Umi Adib. Alhamdulillah kan. Okey. Jadi siapa yang selalunya kena kelemahan lantai pelvis ni? Siapa? Selalunya adalah mereka-mereka yang dah bersalin. Lagi tinggi risiko menghadapi kelemahan lantai pelvis adalah bila kita kerap bersalin. Maknanya lepas beranak anak ramai. Semakin banyak anak, semakin lemahlah lantai pelvis kita. Yang keduanya mereka yang bekerja berat, yang angkat-angkat berat, banyak menggunakan otot-otot perut. Kita ni nak angkat barang, kita orang perempuan pertama sekali kena angkat dengan betul. Postur tubuh tu sangat-sangat penting untuk jaga. Kerana apa? Kerana kita nak elakkan daripada tekanan yang kuat pada bahagian rahim dan lantai pelvis kita. Okey? Jadi mereka-mereka yang angkat barang, jangan sesekali kita sepak barang yang berat. Maknanya kita tolak pakai kaki. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat boleh mengakibatkan otot lantai pelvis kita ni jadi lemah juga. Jadi rahim kita pun cepat turun kalau kita tolak pakai kaki bagi perawatan tradisionalnya lah ya. Kak Ija cerita daripada perawatan tradisional, perawatan herba. Okey. Jadi, kalau saya bersalin, okey, saya dah bersalin, doktor dah jahit, saya nak rawat lantai pelvis. Okey, memang sangat penting untuk korang rawat lantai pelvis. Dan kalau saya dah habis pantang tapi saya tak rawat, boleh ke saya masih lagi nak rawat lantai pelvis saya? Boleh. Dan kena tahu perawatan lantai pelvis ini mengambil masa. Sebab apa? Ia berkaitan dengan otot-otot. Dan otot-otot kita ni bukan boleh terus-terus orang buat bodybuilding, bina otot tu kan. Kalau kita tengok berapa lama baru dia nak dapat ketul-ketul tu. Samalah juga macam tu. Okey, hari ni nak cerita pasal senaman Kegel. Senaman Kegel dan juga perawatan lantai pelvis daripada segi perawatan tradisional kan. Okey. Jadi cerita pasal senaman Kegel. Patutlah masa bujang pun rahim boleh jatuh. Betul, orang bujang pun rahim boleh jatuh kalau dia angkat berat-berat, buat kerja berat, sepak barang dengan kaki kan. Boleh jatuh rahim dia. Jadi sangat-sangat penting untuk kita jaga kan. Jangan bagi terlampau jangan bagi mudah jatuh kita punya lantai pelvis ni. Kak Ija rasa macam gelap je, asal tak tahu. Kan? Gelap je, korang tak nampak muka Kak Ija. Okey. Kita teruskan. Okey, daripada segi sudut senaman Kegel, zaman dulu kita panggil senaman kemutan. Okey, senaman kemutan ni orang dulu panggil lah kan. Orang dulu tak ada terma bahasa Inggerisnya lagi, terma perubatan moden dia lagi. Zaman dulu kita guna terma dia kemutan. Buat mengemut orang dulu panggil. Dan kena tahu yang bila buat senaman kemutan ni, dia bukanlah sangat mudah dan sangat cepat berkesan. Okey, sekarang ni sangat orang ramai kata buat Kegel je boleh. Kena tahu yang alangkan kita nak bodybuilder, dia nak tumbuhkan dia punya six pack tu, perut tu tegang kan. Tapi nak tumbuhkan six pack tu rasa-rasanya berapa kali dia kena buat push up. Kan? Nak tumbuhkan dia punya otot ni, berapa lama dia kena angkat berat. Itu adalah teori yang sama dengan senaman Kegel. Korang nak tegangkan lantai pelvis korang, berapa banyak kali yang korang kena buat senaman kemutan. Nak tegangkan lantai pelvis, berapa banyakkah senaman kemutan yang korang nak kena buat. Dan kena tahu setiap kali kita nak buat senaman kemutan, kita kena, Kak Ija nak beralih tempat lah, Kak Ija rasa macam gelap. Tunggu sekejap boleh tak? Kan, kita kena buat senaman bila kita buat senaman kemutan tu, kita kena buat secara berkala. Maknanya kita kena tahu berapa minit sekali, berapa banyak kemutan yang perlu dilakukan supaya benda tu efektif. Kalau kita buat hari ni kemut 500 kali, besok tak kemut, lusa kemut 10 kali, tulat tak kemut, ia tak akan jadi. Dia tak boleh jadi. Dia sama juga macam Kak Ija cakap, korang nak bina otot, dia sama macam tu. Nak buat bodybuilding tu kan. Dia konsepnya sama macam tu. Senaman Kegel ni cumanya dia menumpukan bahagian bawah kita. Bahagian lantai pelvis kita. Perbezaannya begitu. Okey. Jadi dekat situlah yang dikatakan dengan Kak Ija nak tukar tempat duduk sekejap. Supaya korang boleh nampak muka Kak Ija ni. Kan? Gelap sangat. Supaya korang boleh nampak akak kau. Cerah sikit. Siap bawa lagi extension wire, okey? Okey, tak apa.
InsyaAllah boleh nampak. Okey, jadi kena buat secara berkala. Maknanya kalau kita nak buat, kita nak senaman Kegel, kita nak kemutan kena buat contohnya 500 kali sehari dalam terma tempoh satu kali kemut kita buat 60 kemutan dan kita kena kemut sebanyak 60 kemutan dan kita kena kemut setiap 20 minit contohnya kan. Jadi kena buat 60 kemutan berhenti, lepas tu 60 kemutan berhenti, 60 kemutan berhenti. Dia macam tu, dia macam exercise. Dia adalah sama dengan exercise. Ini adalah senaman Kegel yang betul. Okey, dia bukan macam suka-suka buatlah senaman Kegel. Tak, dia tak akan menjadi kalau kita tak buat dengan periodical terma yang tetap. Terma dan waktu yang tetap. Dia kena ada waktu yang tetap, tempoh yang tetap dan juga terma pembuatan dia tu tetap. Pattern dia tu kena tetap. Itu adalah senaman kemutan yang diajar orang dulu-dulu. Okey? Disebabkan oleh senaman kemutan ni mengambil masa yang sangat lama untuk menguatkan otot pelvis. Kan? Ambil masa yang sangat lama tau. Dia bukan kata macam kita boleh dapat result on the spot. Dia bukan terus boleh dapat result. Tak. Okay? Korang kena ambil masa yang lama. Korang kena ada effort yang betul. Kena konsisten. Kena berdisiplin melakukan kemutan tu. Kemutan tu kan. Dan kena buat kemutan yang betul juga. Tak boleh main-main, tak boleh macam hari ni buat, besok tak buat. Jadi dia kena build balik. Dia pembinaan otot ni dia sama sahaja. Kat mana-mana pun kita nak bina, dia adalah sama. Dia adalah sama konsepnya. Sama macam korang nak kempiskan perut bila lepas bersalin kan. Lepas bersalin kita nak kempiskan perut. Kalau orang yang tak merawat awal, tak ada makan herba, tak ada pakai bengkung kan. Dia nak kempiskan balik perut dia. Dia perlu melakukan exercise selama berbulan-bulan. Okey, selama berbulan-bulan secara periodical. Periodical ni maknanya secara berkala. Sama juga sistemnya, sama juga dia punya terms dengan melakukan senaman Kegel. Kena buat secara konsisten dan berpanjangan. Berpanjangan tu maknanya kalau sebulan buat tak dapat hasil lagi, kena buatlah 2 bulan, kena buat 3 bulan sampailah setahun. Kena buat macam jadi amalan macam tu. Okey, disebabkan oleh senaman Kegel ni mengambil masa yang lama kan. Jadi orang dulu-dulu diorang ada herba-herba yang boleh membantu menguatkan otot-otot pelvis ni. Sama juga dengan herba-herba yang kita minum yang boleh membantu mengejutkan kita punya otot perut kan. Kita ada herba yang boleh bantu kecutkan otot perut. Sebab tu orang dulu-dulu dia berbengkung. Kerana apa dia galakkan pemakaian bengkung dalam pantang adalah bengkung tu kena bengkung yang betul lah ya. Jangan pakai bengkung yang separuh. Sebabnya dia tak tutup, tak cover pun lantai pelvis. Kita pakai bengkung yang labuh hingga ke atas pada lutut supaya dapat cover kita punya lantai pelvis juga. Dapat rapatkan tulang punggung kita balik kan. Sebab bila melahirkan tulang punggung ni jadi besar kan. Bila mengandung tulang punggung ni semua jadi besar. Jadi kita nak cover bahagian-bahagian yang dah berubah kan. Jadi pakai bengkung dengan betul dan ambil herba yang betul mengikut masa yang sesuai. Okey, kenapa kena ngikut masa yang sesuai? Kerana perubahan badan dan herba yang diramu hendaklah selari. Okey, contohnya, macam Kak cerita contohnya, sebab hari ni Kak nak cerita pasal perawatan lantai pelvis. Jadi contohnya, selepas bersalin, kita selalunya mementingkan perawatan rahim. Okey, perawatan rahim ni sangat-sangat penting. Tak boleh skip. Korang mesti buat kalau daripada segi perawatan tradisionalnya. Mesti kena rawat rahim. Okey, supaya kita tak ada air bau busuk, badan kita bau wangi, tak bau pelut, peluh tak bau busuk kan. Supaya kita punya complexion itu bagus, kita punya rahim bersih, kita punya kita punya otot-otot badan kembali sihat kan. Itu adalah perawatan rahim. Kerana kepentingan rahim yang sihat ini adalah akan membawa kepada kesihatan pada bahagian-bahagian yang lain. Rahim ni sangat penting untuk bersih supaya kita tak ada keputihan, tak ada air keluar bergejih je kan. Ada yang kena pakai panty liner setiap hari, terpaksa kena pakai panty liner sebab ada keluar air busuk kan. Ada yang terpaksa
terpaksa mendapatkan rawatan pakar sebab ada keputihan yang teruk kan. Ini adalah disebabkan oleh masalah-masalah rahim. Ada yang sakit tumit, ada yang sakit pinggang. Ini adalah disebabkan oleh masalah rahim, tidak ada masalah rahim. Okey, bila rawatan lantai pelvis ni dia kena dilakukan bermula daripada hari ke-7 kita melahirkan. Kenapa hari ke-7 Kak Ijah? Tak boleh ke kita guna lewat sikit Kak Ijah kan? Kita nak cerita pasal kenapa Kak Ijah buatkan perawatan lantai pelvis ni bermula daripada hari ke-7. Pertama sekali, dalam proses melahirkan, kita akan berlaku bengkakan pada urat-urat badan kita. Kita akan ada berlaku bengkakan dalam urat-urat badan kita. Kita nak kena ada luka-luka. Ini yang difahami oleh perawatan tradisional yang Kak Ijah belajar lah kan. Daripada luka-luka, kita nak kena repair luka dulu dan kita nak kena susutkan bengkak. Jadi start daripada hari ke-7, bila luka dah baik, kita cuba untuk susutkan bengkak dengan pengambil manjakani. Kerana manjakani ini adalah sangat-sangat efektif dalam anti-inflamasi. Okay? Anti-inflamasi ni maknanya menyurutkan bengkak. Sama juga macam orang yang sakit gout, diorang akan bagi kita ubat susut bengkak dulu contohnya kan. Orang-orang yang ada silap urat ke salah urat ke, dia tak bagi urut lagi. Sebab apa? Bengkak lagi tu jangan urut kan. Sebab urat tu tak betul lagi. Tak boleh lagi urut sebab masih lagi bengkak. Jadi dalam tempoh masa hari ke-7 ni, kita akan cuba surutkan bengkak dulu supaya bengkak di bahagian misri kita tu akan mula menyurut. Okey, kita akan lakukan proses menyurutkan bengkak selama 7 hari. Okey, daripada hari ke-7 hingga hari ke-14. Dan selalunya dalam tempoh 7 hari pengambilan herba yang berkala. Okey, maknanya herba ni kita ramu bersesuaian dosnya untuk memulihkan bengkak sahaja, bengkak korang. Okey, maknanya dia bukan dos yang tinggi, dia bukan dos yang rendah. Dia adalah hanya pada kadaran yang boleh diterima badan, tak terlampau tinggi, tak terlampau rendah. Okey, jadi kita hanya memakan herba ini pada hari ke-7 hingga hari ke-14. Kita ambil manjakani untuk memulihkan bengkak. Okey, bila dah pulih bengkak, barulah kita teruskan dengan perawatan urat ataupun saraf-saraf yang berada di kawasan lantai pelvis. Nak cerita pasal lantai pelvis, okey. Bila dia dah kendor macam ni, orat-orat dia pun dah weak. Penat kan, 9 bulan ni menanggung ni, dia dah weak. Jadi urat-urat dekat hujung-hujung ni semua dah kurang sensitivity. Dah weak, dah masuk angin, dah bengkak kan, dia dah kembang. Okey, jadi bila hari ke-15 kita ambil tolak angin. Tolak angin fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah. Masa bila bengkak, aliran darah tak sampai kan. Bila bengkak, aliran darah tak sampai, jadi dia adalah sangat-sangat weak. Jadi kita nak sampaikan aliran darah dia. Jadi aliran darah tu akan sampai bermula hari ke-15 supaya kita nak memudahkan dia balik dengan sari rapat. Sari rapat ni fungsinya adalah untuk menambah sensitiviti dan memudahkan dan juga menegangkan balik. Macam tu. Sebab tu kalau daripada segi perawatan tradisional, herba-herba yang diramu adalah herba-herba yang berbeza. Bukan satu herba saja. Dia ada ramuan herba dia. Contohnya kalau kita nak ramu untuk kita kena ada aturan dia kalau nak merawat sesuatu perkara. Kita tak boleh rawat sekali. Kalau nak terus baik, dia tak ada perawatan tradisional ni. Kan? Kita kalau perawatan herba, dia tak ada ubat yang boleh terus kurus, tak ada. Dia tak ada ubat yang boleh terus tegang, tak ada. Dia adalah perawatan yang pemulihan. Rawatan pemulihan, dia akan ambil masa tapi insya-Allah dia akan pulih dengan lama. Maknanya contohnya kalau kita ambil herba untuk kuatkan lantai pelvis, ambil masa untuk menguatkan tapi lama-lama dia akan jadi kuat. Dia tak adalah selama, maknanya tak adalah lama macam kita nak buat senaman Kegel tu, dia lebih cepat. Lebih cepat, terutama bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, sangat-sangat Kak Ijah sarankan ambillah herba untuk rawat lantai pelvis korang. Kerana apa? Ini adalah masa yang paling sesuai, paling bagus untuk korang kuatkan. Sebab bila otot itu lemah dan kita rawat dengan betul, kita bagi dia ubat dengan betul, dia akan jadi cantik balik. Sama juga macam pokok yang kita bagi baja. Jangan tunggu pokok tu dah layu, dah kering, dah layu di tasik madu, baru kita nak tegangkan balik, tak dapat dek.
Contohnya dah lemah sangat kan, dah terkeluar, dah layu lah ni. Dah petik pokok, kan, simpan lama-lama, simpan. Petik pokok, kita tanam terus, kita tambah baja, dia jadi hidup segar. Petik pokok, simpan seminggu, baru nak baja, tak jadi dik. Dia dah mati. Kalau dah mati tu, dah keras, yang Kak Ijaz cakap, bila dia dah keras tu, dia akan terus pada keadaan yang macam tu. Jadi sebab tu orang kata, kau ni asyik sakit je, cik. Ni nak teaser malam karang punya apa? Malam karang punya bebel nenek kebayan kan? Kau ni asyik sakit je. Aku rasa kau ni kena beranak semula, cik. Teaser untuk malam karang. Malam karang pukul 10 malam kita ada bebel nenek kebayan. Jadi bagi mereka-mereka yang nak dengar cerita nenek kebayan malam karang, insyaAllah Kak Ijaz bawakan cerita pasal selalu sakit lepas bersalin. Selalu sakit. Kesihatan merudum kan. Jadi kenapa? Dengarlah nenek kebayan kau orang membebel malam karang. Okey? Jadi itulah dia tadi pasal lantai pelvis dan penjagaannya. Pasal senaman Kegel, apakah kepentingan dia? Bagus untuk korang buat, untuk exercise, tambahkan kita punya aliran darah. Bila ada pergerakan tu, aliran darah tu ada kan. Sama juga macam kita bersalin scissor, kalau kita lebih banyak bergerak dengan betul kan, kita punya luka akan lebih cepat baik. Cuma janganlah bergerak terlampau masif kan. Dia ada cara-cara dan ada dia punya batasan. Batasan ni lah yang dipanggilkan pantang larang tu. Kan. Jadi untuk mereka-mereka yang kat luar sana, Kak Ijaz nak ajak korang-korang yang nak siapa-siapa yang nak berpantang boleh dapatkan herba berpantang daripada ejen-ejen Kak Ijaz. Banyak ejen-ejen Kak Ijaz, insyaAllah kat seluruh Malaysia. Kita boleh dapatkan daripada mereka ataupun boleh PM Kak Ijaz. InsyaAllah Kak Ijaz akan salurkan korang kepada mereka. Dan bagi mereka-mereka yang nak tambah pendapatan, menjual herba berpantang dengan tim Kak Ijaz, boleh PM Kak Ijaz untuk kami bantu anda. InsyaAllah kita akan bimbing untuk korang tambah pendapatan dengan baik, dan kita nak guide lebih ramai wanita-wanita yang kat luar sana supaya berpengetahuan tentang penjagaan diri, supaya nanti zaman bila Kak Ijaz dah tak ada, tinggal korang-korang je, korang tahu nak cerita macam mana. Okey? Jadi jangan lupa malam ni pukul 10.30 malam kita ada bebel nenek kebayan. Dengan topiknya korang ni selalu sakit je, memang time dah kena beranak balik ni. Kan, saya ejen Kak Dara nak ready stock boleh PM. Malah dia keep stock untuk lantai pelvis. Nak makan apa Kak Ijaz? Untuk lantai pelvis selalunya Kak Ijaz memang akan suruh korang ambil set berpantang basic dengan set rapat memikat. Kenapa kena ambil dua ni? Kerana dia akan bekerjasama dengan sangat-sangat cemerlang. Boleh tengok testimoni-testimoni yang kita ada tentang macam mana orang yang mengikut aturan kan. Orang yang mengikut aturan, orang yang berpantang ikut aturan je lah, senang. Kak Ijaz buat ni as simple as that. Kak Ijaz dah ramukan sesimpelnya, dan kita masih lagi kekalkan ketradisionalnya. Cumanya kita simplize dan kita alignkan dengan kita punya body punya alignkan dengan perubahan badan daripada tempoh melahirkan. Jadi sekian dulu daripada Kak Ijaz hari ini. Kita jumpa lagi besok, insyaAllah borak lunch hour dengan Kak Ijaz pukul 1.30 pagi tengah hari. Jumpa lagi besok. Dan jangan lupa malam ni bebel nenek kebayan setiap Isnin je tahu. Jadi kalau Isnin korang terlepas, kena tunggu Isnin depan pula nenek kebayan baru nak datang. Tak jauh tahu, cik. Okay, bye. Assalamualaikum.